Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada pagi ini Jumaat 12 Rabiul Akhir 45 bersamaan dengan 27/10/23, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah cara hidup. Kitab kita ni nama dia Islam adalah cara hidup. Kita nak nyatakan dalam buku ini beberapa konsep Islam tu dibina di atas dasar al-yusru wa adamil haraj. Mudah, tidak susah. Cuma tuan-tuan jangan salah faham lah, setiap taklif, setiap tanggungjawab mesti ada benda yang susah. Kita nak makan pun susah, kena pergi masak. Tak mau masak kena pergi beli. Maknanya tak ada benda yang kompayakum gitu. Tetapi maksud senang di sini tidaklah siapa peringkat tak boleh nak buat. Sambungan kita dalam kitab ini muka surat 30. Bagi jemaah yang ada kitab, buka muka surat 30. Tajuk dia konsep keringanan al-yusru fil Islam. Konsep keringanan dalam Islam ini kita akan tunjuk secara ringkasnya insya-Allah beberapa contoh yang insya-Allah para pembaca, para pendengar boleh memahaminya. Ada 6 asas, 6 matlamat dalam semua sudut kehidupan. Kemudahan atau keringanan yang ditonjolkan dalam Islam mempunyai matlamat dan tujuan yang besar. Matlamat tersebut boleh dikategorikan kepada 6 bahagian. Dalam buku ini, dalam nota ini saya letak 6 bahagian, 6 perkara. Yang pertama, matlamat dari sudut akidah. Matlamat dari sudut akidah. Islam merupakan agama yang amat mesra penganut dan mudah. Hukum hakamnya disyariatkan untuk menarik seramai mungkin manusia menganutinya. Oleh itu, untuk merealisasikan matlamat ini, kadang-kadang Islam menggunakan uslub ancaman, dia panggil at-tahzir, dan ada kalanya menggunakan uslub galakan atau tarikan disebut dengan nama at-targhib. At-targhib galak, at-tarhib ancaman, at-tabsyir khabar gembira, at-tahzir, at-tanzir ancaman ataupun peringatan tentang bahayanya siapa diingkar. Jadi 2 konsep ini, basyiran wa naziran, itu sifat Nabi. Tarhib wa tarhib, itu cara kita berdakwah. Antara contohnya, contoh ancaman ialah peringatan Allah tentang azab Allah yang amat dahsyat pada hari pembalasan kelak. Kita baca ayat Quran, jumpa selalu siapa dia buat benda baik dapat, buat tak baik dapat. Hak tak baik neraka, yang baik syurga. Manakala contoh galakan yang paling jelas ialah keringanan al-yusri yang meliputi keseluruhan hukum syariat yang indah ini. Secara jelasnya, dengan mengamalkan jalan ini, syariat Islam selaras dengan tabiat semula jadi manusia yang cuba lari daripada kesusahan dan penderitaan. Manusia ni dia tak nak susah, dia tak nak derita, tak nak payah atas dunia. Maka Allah datangkan syariat yang sesuai dengan fitrah, dengan kehendak manusia. Hal ini demikian kerana fitrah kejadian mereka ialah ada lemah. Manusia ni khuliqal insanu dha'ifa.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan kepada kamu disebabkan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Manusia ni lemah. Orang kata tak erak, manusia yang lemah makna tidak erak. Tidak erak, maka Allah Ta'ala ringankan. Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan tentang akidah yang mudah dipahami. Arhan, i'tiqad dan amalan yang mampu dipahami oleh orang awam supaya hukumnya mudah diamalkan oleh mereka. Mudah ya orang ngaji tauhid ni. Hak payah ni bila masuk falsafah tinggi-tinggi. Orang awam dari sudut pegangan pula ia sangat mudah dipahami oleh akal yang boleh dikongsi bersama-sama penganutnya, tidak kira seorang cendekiawan atau orang awam biasa. Jika ajaran ini hanya mampu dipahami oleh orang tertentu, maka ia bukanlah suatu syariat untuk semua manusia secara umum, sedangkan telah sabit bahawa ia adalah satu syariat yang menyeluruh dan umum. Jadi kalau kata hak ni untuk khawasul khawas, hak ni untuk ni, habis untuk orang awam apa agama mereka? Kita mengatakan orang awam ke orang tak awam ke, bila dia dengar tentang tauhid pada Allah, baca Quran qul huwallahu ahad, dia faham Allah Ta'ala Esa. Mudah. Jadi bila kita campur dengan perbahasan yang tinggi-tinggi, itu untuk penuntut ilmu boleh bahas. Untuk orang awam tak payah duk pening kepala. Kelonggaran atau keringanan syarat ini merupakan suatu faktor yang amat besar dalam penyebaran agama Islam secara pantas. Di samping penerimaannya yang meluas, sesiapa yang meneliti bab-bab fiqh, mereka akan mendapati galakan untuk menerima Islam adalah amat banyak sekali. Yang kacau ni kita, bila orang masuk Islam, dia tanya, saya nak buat apa mula-mula ni? Patut kita katalah awak belajar solat dulu, belajar taharah, supaya kita dapat pahala. Ni tak, esok potong. Potong kepala dulu, lari kawan tu. Jangan. Sebagai contoh, orang yang baru meluk Islam, jika dia berbuat salah, buat salah dalam agama lah, jangan pula pergi tampar orang, ia tidak dikira kerana dianggap masih jahil. Dia semaya tak ada wuduk contohnya, tak erti, baca tak ada Fatihah kau lagi. Bahkan jika dia melakukan sebarang jenayah, pertuduhan boleh digugurkan kerana terdapat unsur syubhah kesamaran. Dia juga tidak perlu mengqadakan segala amalan dan ibadat sewaktu masih kafir dulu. Tanggungjawab dan haknya terhadap Allah sebelum ini gugur semuanya. Maknanya belum Islam dulu, dia tak semaya, dia tak puasa, dia tak zakat, tak pergi haji, gugur belakang. Kalau tidak, naya dia. Begitu juga bagi orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimah kufur, sedangkan dalam hatinya tidak redha. Situasi yang demikian itu, dia tidaklah berdosa, bahlah dibenarkan melakukan sebagaimana kejadian yang berlaku pada salah seorang sahabat, iaitulah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hal ini juga bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'azim. Sesiapa yang kufur pada Allah sesudah dia beriman, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang-orang yang dipaksa kufur padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Tengok ni. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kufur, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Suratul Nahli 106. Jadi Ammar ni dia kena tekan sangat.
kena pukul, kena piak, kena katok ke Quraisy, suruh kata kalimah kufur, jadi Ammar pun kata. Dia keluar kalimah kufur. Dia bagi jumpa Nabi SAW, maka turun ayat Quran ni, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa kufur, hati dia iman, cuma dia kata dengan mulut nak lepas daripada azab, itu dimaafkan. Tapi kalau dia bertegas lawan, itu lebih afdal. Tapi bukan semua orang mampu, bukan semua orang kuat ketahanan jiwa dia. Jadi dia boleh ambil kelonggaran di sini, ataupun dia ambil azimah untuk lawan. Nah, itu lebih baik. Matlamat yang kedua dalam sudut ibadat. Mari kita tengok matlamat yang kedua sudut ibadat ni bagaimana pula. Jelas bahawa tujuan kemudahan dalam tanggungjawab syariat adalah agar setiap Muslim mampu melakukan ibadat dalam semua keadaan. Jadi ibadat boleh berterusan walaupun kita sakit. Sama ada dalam kejahilan, terpaksa, lemah, tidak mampu dan sebagainya. Contoh-contoh kelonggaran dalam bab ini yang boleh dapati dalam kehidupan seharian kita adalah seperti berikut. Yang pertama, dalam bab wudu. Tujuan dari segi ibadat amat jelas. Islam tidak mewajibkan membasuh kepala, cukup sekadar menyapunya. Kalau basuh kepala, basuh habis basuh kita. Tak, jeruk lah naik masjid, Allah basuh birah. Perbuatan ini mungkin mengambil kira orang yang tidak berambut. Kojek. Jadi kalau orang tak ada rambut, pergi basuh kepala, habis. Selain itu, wuduk boleh digantikan dengan tayamum, juga merupakan satu kelonggaran dan rahmat yang amat besar. Syariat-syariat yang terdahulu tidak membolehkan solat tanpa bersuci dengan air dalam apa jua keadaan pun. Orang dulu tak boleh. Sebaliknya, dengan kedatangan Islam, agama yang mudah ini telah meringankan hukum tersebut, iaitu membolehkan tayamum jika tiada air atau jika tidak boleh menggunakan air. Kita sakit nak guna air tak boleh, doktor tak benar, boleh tayamum. Duduk atas pesawat cabar terbang contohnya, tak boleh guna air sebab takut basah kapal terbang, kita boleh guna tayamum. Cuma orang lain dia cari lebih ringan kepada lebih ringan lagi, dia panggil solat hormat waktu, lagi berat. Itu tanggungjawab pihak yang mengeluarkan hukum lah, kita tak banyak lawan. Yang kedua, dalam sudut solat, wajib dilaksanakan mengikut kemampuan seseorang itu. Jika dia tidak mampu berdiri, dia boleh laku secara duduk. Tak mampu duduk, solat sambil berbaring, dan seterusnya. Tak payah semaya? No, tak ada. Masuk hospital tak semaya, itu awak punya pasal, bukan syariat. Kerana itulah dalam kitab cakap bab mudah ini, mudah lain. Islam itu mudah, maknanya boleh solat walaupun duduk. Tetapi tidak boleh mempermudahkan agama, tak solat bila sakit. Tak. Itu lain, dua perbezaan yang ketara. Contoh dalam bab haji adalah ada ibadat atau perintah tertentu bagi orang yang tidak langsung berkemampuan, dia panggil tak ada istita'ah. Digugurkan kewajipannya kesemuanya, seperti orang yang tidak mampu menunaikan haji atau tidak mampu menunaikan berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala surah An-Nisa 98-99, illa al-mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtuna sabila fa ulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kalangan kaum laki-laki dan perempuan, serta kanak-kanak yang tidak berdaya mencari hilah untuk melepaskan diri dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah, maka mereka demikian sifatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ingatlah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam bab haji, kalau mampu, kalau tak mampu tak wajib. Kalau mampu hanya sekali. Kalau mampu
hanya sekali sahaja. Bila Nabi sebut pada sahabat wajib haji, ada sahabat yang bangun bertanya, siap tahu ke Rasulullah wajib haji ni, siap tahu ke? Berubah muka Nabi SAW. Nabi marah, da'uni ma taraktukum, mu jangan tanya aku yang ayah aku tak cakap. Binasa umat dulu sebab banyak bertanya kepada Nabi mereka. Ini bahaya sekali. Binasa umat dulu sebab apa? Sebab banyak bertanya kepada Nabi mereka. Jadi zaman dulu, zaman lalu ni kena tanya. Awak tak tahu pula, tak belajar. Itu zaman Nabi tak boleh tanya banyak. Jadi haji sekali. Karena itulah bila kita tengok pada matlamat penubuhan tabung haji Malaysia, kerana nak bantu jemaah haji, nak kuatkan ekonomi ummah, tiba-tiba mari mutakhir ini macam-macam pula cari alasan untuk tidak beri bantuan ataupun kepada jemaah haji dengan sebab masalah bonus, masalah apa. Kita kata tengok-tengok baliklah. Matlamat penubuhan haji hanya wajib sekali, yang lain bayar penuh sekali. Yang keempat, dari sudut puasa, matlamat syariat ini bertujuan untuk menjaga nyawa. Orang sakit yang bimbang boleh menambahkan kesakitan atau melewatkan kesembuhan. Sekiranya berpuasa, mereka boleh meninggalkannya, tetapi wajib menggantikannya semula pada waktu lain apabila mampu. Ingat molek. Kita kena boleh buka puasa. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 185, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Sesiapa yang sakit tak larat nak puasa, atau dalam musafir dia puasa ke tak kuat berjalan ataupun takut macam-macam, lalu dia berbuka, boleh buka puasa, maka wajiblah baginya menggantikan puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kalau musafir buka puasa free gitu, tak ada orang kapur boleh puasa, betul tak? Nya pakat jalan habis, pakat travel lah, muka free lah, mau buka puasa setahun ni, bukan nak puasa lepas ni ganti. Baik, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Kalaulah puasa macam solat, sakit, demam, musafir, kena puasa juga, jawab dianya bulan Ramadan lah bulan paling ramai orang mati. Sebab apa? Mati kerana puasa, tak cukup ubat, tak cukup makan. Ini bahaya. Jangan main-main. Tapi tengok ni, di celah ayat puasa Allah Ta'ala sebut ayat 185 ni, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kamu senang, dia tak mau kamu susah. Ini dia dipanggil benda ajaib dalam susunan ayat Quran. Ibadat yang keempat, contohnya yang kelima, jihad. Mujahidin yang sedang berperang fi sabilillah dibenarkan menunaikan solat mengikut keadaan dan kemampuannya, sama ada menghadap ke arah kiblat ataupun tidak. Dia panggil ketika syiddatul khauf, tentera ni boleh pegang senjata, kejar kafir boleh. Zaman dulu kan, Melayu dengan pedang ni, kejar orang kafir boleh, tak kira kiblat ke arah mana. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman, sebutlah Allah, yakni solatlah dengan sempurna sebagaimana Allah telah mengajar kamu tentang apa yang belum kamu mengetahui. Itu satu lagi tulis nombor 2 yang tak ada dalam buku ni. Kalau kita syarah diri, kita syarah dalam buku kita kan. Tulis nombor 2, iaitu bagi orang yang sakit, orang yang uzur, orang yang tempang, tidak wajib pergi berjihad berperang, tak wajib pergi berjihad berperang. Sebab
mereka tak mampu. Kalau kata mu kena pergi juga, jadi kita kena jaga dia, bukan lawan musuh, duk jaga orang sakit. Jangan. Matlamat yang ketiga, muka surat 34. Matlamat yang ketiga, telah menjadi hikmah Allah Ta'ala mensyariatkan risalahnya kepada semua manusia dengan maksad matlamat. Ada kata apa beza dengan maqasid? Maqasid itu jamak, untuk membaiki dan memperelok keadaan mereka serta memenuhi perkara-perkara yang sangat diperlukan oleh mereka, ia masih dalam lingkungan kemampuan hambanya. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula mengandungi semua perkara yang membawa kesyumulan dalam hukum hakam serta kesesuaian dengan semua tempat dan masa. Ia juga selari dengan kehidupan masyarakat. Semua hal ini jelas daripada apa yang terkandung dalam kaedah membawa kemudahan, apa ini dia panggil al-yusru wa raf'ul haraj dan adamul masyaqqah, tidak dan menjauhkan kesusahan. Ini konsep Islam. Antara kaedah yang dipakai ialah al-uruf. Dia panggil kaedah uruf, suasana kebiasaan masyarakat setempat. Itu mana uruf, iaitu mengambil kira adat istiadat yang menjadi yang kebiasaan satu kaum dari segi perbuatan atau percakapan selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, al-urfu atau uruf ini termasuk dalam manhaj taisir, iaitulah kemudahan dalam Islam. Hal ini kerana manusia itu akan berasa berasa senang apabila perkara yang biasa digunakan dan dipakai mereka setelah sekian lama diterima dan diakui oleh syariat. Contoh dalam bab makan minum, Islam tak hadkan makanan. Kalau masuk Islam, mu tak boleh lagi makan nasi, mu kena makan roti, kerana Nabi makan roti. Tak ada, makanlah makan apapun asalkan halal. Yang lebih baik daripada itu, halalan tayyiban. Yang kedua, cara makan. Dia tidak had, nak makan dengan sudu ke, nak makan dengan kayu ke, nak makan dengan garpu ke, silakan. Cuma Nabi Islam hak satu je, makan dengan tangan kanan. Itu SOP dia. Ada mari Cina makan dengan apa dia panggil kayu dia tu, kepik, makan. Apa lagi? Makan ni hak pelik-pelik apa lagi? Orang putih makan dengan garpu contohnya, makan. Orang Melayu bahar dengan tangan, silakan. Jadi kita kata tidak jadi masalah, uruf. Tapi uruf ia diterima. Dia dalam kaedah fiqh dipanggil al-adatu muhakkamah. Adat itu diterima, tapi adat yang betul-betul piau yang tidak terlibat dengan bercanggah dengan syariat. Jadi kita kata contoh di sini, sikap Islam dalam muamalat berbeza dengan ibadat. Muamalat mana kerja buat kita berbeza dengan ibadat. Hal ini ditafsirkan demikian kerana Islam tidak menetapkan satu bentuk khusus, tetapi mengambil kira amalan muamalat yang biasa diamalkan oleh manusia, kemudian menerima atau membetulkannya jika sesuai ataupun menghapuskannya jika ia bertentangan dengan prinsip asas syariat. Keterlibatan perundangan syariat dalam bab muamalat bertujuan untuk menjaga maqasid syariah yang tertegak di atas keadilan, kemudahan dan rahmat, serta menolak sebab-sebab yang boleh membawa kepada permusuhan dan perselisihan. Hal ini menjamin proses muamalat agar berjalan lancar dan anjal, serta kedua-duanya merupakan unsur lazim untuk kejayaan sesuatu muamalat. Sebaliknya, jika proses muamalat ini lambat atau kelancarannya terhalang, maka proses ekonomi akan terbantut dan merosot. Jadi kita kena tengok keadaan muamalat yang tak bercanggah dengan syariat. Riba, no. Habis, boleh tak kita modify hak riba jadi tak riba? Boleh. Contoh hari ni, kita pergi pinjam duit nak beli kereta. Kereta apa ni? Kereta hak comel-comel lah ni. Tak, hak nampaknya hak gah lah ni, orang yang sederhana-sederhana ni dia panggil kereta kotak. Kenal kereta kotak?
Kereta kotak lah, orang panggil Alfa tu. Macam kotak kat dia tu. 300 ribu tu. Kita nak beli kereta, pergi pinjam duit dengan bank. Bank kata boleh. Mau pinjam 300 ribu, bayar 380 ribu. Riba. Bagaimana kita nak takyif, nak modify supaya halal? Kita jangan pergi pinjam duit. Kita pergi beli dengan dia kereta. Aku nak kereta sekian-sekian. Mau beli, aku bayar. Maka dia beli dengan harga 300 ribu, dia jual kepada kita dengan 380 ribu, akad satu je. Aku jual kereta ni dengan harga 380 ribu, maka jadi sah. Itu dia panggil mudah. Yang kerah kepala tak mau tukar kepada sistem Islam ni, dia panggil orang kerah kepala, nak juga dengan riba. Sedangkan Islam ada. Konon-kononnya Islam ni mahal lah. Yalah, tu kita cerita balik. Ini contohnya ni. Seterusnya, untuk menjamin kelancaran dan keanjalan proses ini, syariat Islam telah mengambil kira kemudahan dari pelbagai sudut. Contohnya dalam masalah hutang, ada perbezaan antara akad hutang harta benda dengan hutang perniagaan yang dijalankan setiap masa. Allah SWT telah mensyariatkan hutang mesti ditulis sedikit atau banyak. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh sehingga suatu masa tertentu, makalah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Surah Al-Baqarah 282. Kecuali akan tetapi dikecualikan jika adalah hutang yang telah berlaku dalam perniagaan segera. Sebagaimana firman Allah Ta'ala juga dalam ayat yang sama, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali perkara yang mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Alhamdulillah. Mai, berapa ribu ni? 2,000. Ambil cash. Ambil. Cuma zaman kita ni, dia ada resit. Resit pembelian. Itu pun di antara tanda-tanda patuh syariat. Ada resit. Sebab dalam resit ditulis, dibeli pada tarikh sekian, dia punya jenis barang sekian, harganya sekian. Kalau berlaku rusak, ada garanti contohnya. Ada dhaman. Jadi kita boleh bagi komplain. Kenapa aku beli lain dapat lain? Jadi sebenarnya resit-resit yang ada ni, invoice yang ada ni adalah merupakan satu perkara yang bertepatan dengan maqasid syariah. Allah suruh tulis. Yang tak nak tulis ni ustaz-ustaz yang gedabel ya. Bila dia buta duit yang kawan dia, tulis. Mu tak percaya aku. Hari ni percaya lagi. Esok ingat lagi. Lusa mungkin dah lupa. Tak ada. Ikut sunnah, ikut SOP syariat, kita kena tulis semua transaksi yang kita buat, supaya ni lah, hari ni ingat, esok lupa. Yang tak tahannya, dia buat lupa, paling dahsyat. Buat lupa, itu lagi dahsyat. Jangan main. Illah, sebab. Itu illah makna sebab. Kena tulis lah. Kadang-kadang anak guna bahasa Arab ni supaya tuan-tuan hak belajar ni tahu. Illah itu mana sebab. Illah dikecualikan hutang perniagaan daripada ditulis kerana sifatnya perlu diselesaikan segera dan tidak boleh dilewatkan. Perniagaan juga berjalan seperti setiap masa, berulang-ulang dan berbagai-bagai jenisnya. Jika disyariatkan menulisnya akan bawa kepada kesusahan, dia panggil al-haraj. Itu zaman dululah. Zaman kita ini dengan adanya print, kita tanda buku, tanda benda je kita beli, seret keluar resit. Apa susah? Ambil je resit. Matlamat yang keempat, dari sudut jenayah, Islam meletakkan asas keringanan dalam perundangan jenayah. Penjelasannya dapat kita perhatikan dalam contoh berikut. Yang pertama, bersifat rahmat pada masyarakat umum dan menjaga darah mereka daripada ditumpahkan sewenang-wenangnya. Bukan senang nak tumpah darah orang. Kalau tumpah darah sebenarnya ni nyamuk ya. Nyamuk kedebel dia. Dia boleh tumpah darah orang tanpa peperangan. Kita hak besar ni jangan duk gurau.
bukan senang. Dua, undang-undang yang ditetapkan nampak keras terhadap penjenayah, setimpal dengan kesalahan dilakukan mereka. Akan tetapi kesannya membawa rahmat pada masyarakat, kerana undang-undangnya tidak yang melindungi semua golongan, sama ada bangsawan atau orang awam. Tidak ada perbezaan antara kumpulan ataupun kedudukan. Mencuri, potong tangan. Hei, zalim, kenapa curi potong tangan? Kita kata zalim apanya? Dia curi barang orang ni, senang-senang dapat. Oh, kita nak bela orang yang dizalimi, bukan bela yang orang yang zalim. Ni kita ada undang-undang kan, nak bela orang zalim, orang dizalimi nyaya. Islam membela orang yang dizalimi. Kalau mu tak sayang ke tangan, jangan mencuri. Itu hikmah. Tiga, merealisasikan keadilan sebanyak mungkin. Perundangan Islam sentiasa memilih jalan yang mengambil kira kemudahan, termasuklah terhadap golongan yang ditohmah. Mereka tidak dikira bersalah semata-mata kerana tuduhan yang dilemparkan sehingga dibuktikan tuduhan tersebut. Firmanullah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang bakal menyebabkan kamu menyesali perbuatan itu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita jangan gopoh jatuh hukum, terima berita pakas lalu, koho-koho. Zaman kita ni jangan main. Kalau salah share di Facebook berita tentang orang, surat saman melayang. Jadi sebelum surat saman mari, beramal dengan Quran, kita selamat insya-Allah. Fatabayyanu, minta penjelasan. Fatasabbatu, pastikan kesahihan, baru sebar. Sebenarnya dalam Islam sudah ada, cuma problemnya kita tu tak ikut proses, tak ikut prosedur. Pakai jumpa berita, share, jumpa maklumat, cerita, tak tahu betul tak salah. Sabar kat dulu. Ahli-ahli Facebook di saya duduk nasihat banyak kali dah, supaya kita semua ingat, kita ni ada Allah, ada malaikat pencatat. Kalau tidak kena saman di dunia pun, kita akan disaman oleh malaikat di akhirat. Lagi dahsyat. Ingat tuan-tuan. Dengan kata lain, dalam merealisasikan matlamat ini, Islam menerima prinsip darul hudud bisyubhat, iaitu hudud tidak dilaksanakan ke atas seorang sekiranya terdapat keraguan pada pembuktian dan pensabitan kesalahan. Orang ni curi, kita tanya dia, kenapa mencuri? Dia terlalu lapar, contohnya negara susah, lapar belum, tak ada makanan, pasal dia curi. Ataupun dia sangat terdesak, jadi kita tengok, tak boleh potong tangan lagi, jatuh hukum lah, tapi tak kerat lagi tangan dia, sebab tengok sebab. Ni kadang-kadang kita pusing tengok yang curi pamper, yang curi apa benda di supermarket, roti, sampai setahun 2-3 tahun dalam penjara. Orang kata yang duk curi ribu-ribu, juta-juta, itu selamat kesana kesini, boleh lagi memerintah, boleh lagi jadi orang besar dan sebagainya. Kita kata itu kata-kata orang. Jadi kita hati-hati, sebab nak tuduh satu tuduhan jangan mudah. Kita kena ada bukti. Orang yang ada bukti, dia berani tuduh, silakan. Kita tak ada bukti, terus duduk campur tangan. Baiklah. Ini dipanggil darul hudud bisyubhat. Kalau benda tu ada keraguan, kita tengah jatuh hukum. Tunggu dulu. Matlamat yang kelima, sabar tuan-tuan, kita ada 6 je sikit. Matlamat dari sudut akhlak kepribadian. Manhajul yusru atau pendekatan kedagingan Islam adalah sempurna, merangkumi semua sudut, termasuk dalam perkara yang berkait dengan akhlak kepribadian. Semuanya adalah untuk menjamin kesyumulan dan keberterusan syariat. Antaranya
menjauhkan rasa jemu. Dia rasa jemu, orang panggil muak. Tak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan matlamat ini dengan sabdanya, alaikum minal amali ma tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Ambillah amalan kebajikan setakatnya kamu mampu. Maknanya kita boleh solat sunat witir malam 3 rakaat aja. Buat 3 rakaat. Tapi berterusan. Aku boleh solat duha 2 rakaat aja. Buat 2 rakaat berterusan. Solat qabliyah ba'diyah kita boleh jaga. Yang muakkad, yang tak muakkad kita jaga. Puasa boleh Isnin Khamis. Tak boleh ataupun jarang-jarang buat. Tapi jangan buat tak buat, jangan tak buat langsung. Sebab Allah Taala tak jemu nak beri pahala pada kamu sehingga kamu yang jemu nak buat ibadat. Maka ini Nabi ajar kepada kita, jangan kata semangat lebih-lebih berdoa sampai mereka tak boleh nak buat apa. La. Dia kena belajar ilmu bersederhana dalam perkara ini. Untuk hadis ni, hadis wallahi la tamallu ni ada satu tempat yang perlu tuan-tuan baiki. Kita baru dapat maklumat. Tengok di muka surat, kata penulis muka surat depan tu X 111 X 111. Berapa ni kata ni nombor X gini ni. Lah ni orang pandai ada main nombor X ini tak. Ada gambar penulis tu sebelah dia ada gambar penulis ni. Ni penulis sebelah ni. Dia ada salah tu. Tuan-tuan tulis hadis yang sama tapi tertinggal satu kalimah. Ambillah amalan kebajikan setakatnya kamu mampu, sesungguhnya Allah jemu tambah, wajib tambah. Allah tidak jemu. Tulis, ambil pensel tulis. Allah tidak jemu untuk memberi ganjaran kepada hambanya sehinggalah kamu berasa jemu. Ada yang sama tempat tadi, cuma di sini jatuh tidak. Itu tanggungjawab dia atau tanggungjawab penerbit. Tanggungjawab kita kena betulkanlah. Mudah-mudahan ada pembetulan dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Tulis tambah tidak ya, tidak. Baik, kita nombor 2 muka surat 36, menjamin ibadat berterusan dan tidak terputus. Berterusan melakukan amal soleh merupakan matlamat syariat dan prinsipnya yang umum. Contohnya taklif, iaitulah kewajipan. Tuntutan syariat ini terbagi pada 2, fardu dan sunat. Benda wajib ni ada fardu, benda amalan ni ada fardu, ada sunat. Ibadat-ibadat ini pula terbagi pada harian, solat fardu, mingguan, solat Jumaat, bulanan, ataupun menunjukkan ibadat manusia kepada Tuhannya secara berterusan dan tidak terputus. Kita dia lama, pop, mari Ramadan. Aktif penuh balik masjid. Senyap pula. Sab mari haji pula. Jujur pakat pergi Mekah. Itulah rutin. Dia tukar-tukar. Tuhan yang menunjukkan ibadat manusia kepada Tuhan yang secara berterusan tidak terputus. Sesiapa yang melakukan ibadat-ibadat ini berarti dia telah berterusan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Yang keenam, matlamat yang terakhir dalam bab ini, matlamat dari sudut pemikiran atau pencapaian ilmu. Macam mana kita nak buat? Taisir mana mudah, merupakan kaedah asas dalam menegakkan perundangan Islam. Hal ini membawa erti syariat ini mengambil kira kemampuan dan keperluan seseorang mukallaf. Tidak dapat dinafikan keperluan seseorang mukallaf itu berubah mengikut keadaan, tempat dan masa. Adakah ini bermakna syariat Islam berubah mengikut perubahan keperluan seseorang? Jawabnya tidak. Apa yang berubah ialah pelaksanaannya sahaja. Kalau ikut orang-orang yang berat, orang ni tak serupa perangai. Hal ini disebabkan syariat Islam itu pada hakikatnya satu saja,
Oleh sebab itulah kita dapati perundangan selain ibadat sedikit sahaja yang disebut secara terperinci, memadai dengan meletakkan asas-asas umum, kaedah-kaedah yang holistik. Di bawahnya pula terdapat cabang furuk yang banyak. Cabang-cabang inilah yang boleh berubah. Adapun prinsip-prinsip asasnya sabit dan tidak berubah kecuali berbeza pemahaman para ulama tentangnya. Allah sebut dua ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Jadi itu umum. Maka ulama memperincikan jual beli lagu mana. Dalam hadis Nabi kita sebut jual beli, bai'ul mu'ata, jual secara sewa menyewa, itu semua tu masuk dalam perkara-perkara yang umum dan dibenarkan oleh syarak dengan perinciannya dibuat oleh para ulama berdasarkan huraian hadis dan ayat Al-Quran. Jelas. Jadi furuk banyak, cabang boleh berubah. Hal ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia itu berbeza-beza dalam pemahaman dan kemampuan berfikir ataupun beristinbat. Kerana itu tidak masuk akal jika ada yang menyatakan Islam itu menuntut umatnya menguasai seluruh ilmu. Juga mustahil untuk seluruh ulama itu sama dari sudut pencapaian ilmunya, tak akan sama. Kita ngaji sekali, sekelah tidur sebentar di asrama pun berbeza-beza kepahaman, tahap ketajaman pemikiran kita berbeza. Hal ini demikian selari dengan tujuan Allah Ta'ala menjadikan tuntutan ilmu itu fardu kifayah saja. Jadi Tuhan kata ilmu tentang kerja buat ni fardu kifayah, supaya sebahagiannya dapat memperjelaskan hukum dan menyebarkan ilmunya dalam kalangan manusia. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu keluar semuanya ke medan perang. Oleh itu adalah sebahagian daripada setiap golongan antara mereka, supaya beberapa orang yang tinggal itu untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali pada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat menjaga diri daripada melakukan perkara yang dilarangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia panggil ini kaedah. Ilmu fardu ain wajib kita belajar semua. Ilmu fardu kifayah memadai sebahagian. Jadi kalau kita kata ustaz ni nak pergi ngaji semua ilmu pun tak sempat. Puan-puan engineer nak pergi ngaji semua ilmu tak sempat. Doktor-doktor perubatan. Jadi masing-masing bawa diri. Awak belajar engineer, awak belajar keperubatan, awak belajar ilmu kemasyarakatan, awak belajar tentang ilmu agama. Kita gabung, barulah satu komplit dalam sebuah masyarakat. Kita kata alhamdulillah. Sebab itulah kita tak boleh marah pada orang. Nah, ustaz ni tak pandai ilmu gini. Biar kan? Tapi dia biar pandai ilmunya dia belajar, ilmu agama. Puan-puan engineer ni tak pandai ni. Kita ajar dia dalam amalan agama. Jadi kita kata inilah yang lengkap, yang menyeluruh, insya-Allah. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam sidang akan datang. Garis panduan kemudahan dalam hukum Islam dia panggil dawabitul yusr. Kita duk main mudah, rupanya dia ada dawabit, dia ada SOP yang perlu diikuti. Kalau tidak, orang akan kata belaka. Ini mudah, sedangkan agama itu tidaklah semudah, tidaklah sesenang apa yang mereka dakwakan itu. Insya-Allah kita akan sambung dalam sedi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.